Kawan sama bujang. Lantan Pak. Iyalah. Oke. Iya. Itu bujang udah. Kita sewa, dia bisa. Ya, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bahan apa Pak? Pengerahan sampai itu. Kita balik kita pun sampai. Ini nama itu sah. Serang dia. Lama tak beli. Ini dia ni. Okay. InsyaAllah kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram wa ashabihi wa syarrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadada'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da'uzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazhir wa naf'a wal intifa' wal ifadat istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa rukubihi wa sawasbihi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati pengurusi kita, seterusnya yang mati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seterusnya yang hormati jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bertemu lagi pada pagi ini, insya-Allah.
untuk kita sambung pengajian fiqh fiqh Syafi'i rumah. Kita daripada kitab Al-Muqtamad lah, terjemahan daripada kitab Al-Muqtamad. Baik, kita lihat kepada pembahagian yang kedua. Betul lah, pembahagian kedua kan, Qismus Tsani. Di muka surat 7. Betul lah. Bahagian kedua muka surat 7. Ada yang belum saya order tak sempat lagi. Saya sibuk. Agak sibuk sikit sebab ada program nak buat. Ada 2 program nak buat bulan 12 ni. Tapi sebut raga dia dah bagi dah. Cuma tak apa lagi, belum transfer. Baik, kita lihat kepada Qismus Tsani, pembahagian kedua. Air yang suci tetapi tidak menyucikan. Al-ma'u tahir ghairu mutahhir. Al-ma'u tahir ghairu al-mutahhir. Air yang suci tetapi tidak menyucikan. Perbincangan tentang air ini merangkumi 3 perkara. Pertama, air yang sedikit yang digunakan untuk basuhan yang wajib ketika bersuci daripada hadas, seperti wuduk dan mandi. Maka air ini adalah air yang suci tetapi tidak menyucikan. Air ini suci tetapi tidak menyucikan. Seperti kal wuduk wal ghusli, seperti wuduk dan juga mandi. Bahwa tahir ghairu mutahhir, dianya suci tetapi tidak dapat menyucikan lain. Air itu suci tapi tak boleh menyucikan yang lain. Mana tak boleh menyucikan, maksudnya dia tak boleh digunakan untuk berwuduk lah. Tak boleh digunakan untuk berwuduk, dan tak juga boleh digunakan untuk mandi hadas besar lah terutamanya. Mandi hadas besar pun tak boleh digunakan. Sebab apa? Dia dah jadi macam air mustakmal lah macam tu. Air mustakmal. Baik, ya, ada kitab boleh semak lah. Yang pertama, air yang sedikit. Maksud air sedikit ni, air tak sampai pada 2 kolah lah. Air yang tak sampai daripada 2 kolah. Tu maksud air sedikit tu. Air 2 kolah tu kira-kira dalam 200 kilogram air. 200 kilogram air ataupun 200 liter. Setengah ulama mentafsirkan dengan kadar yang menyamai pada 204 kilo. Manakala sebagai lain mentafsirkan dengan kadar 192.85 kilo. Kan? Jadi makna dia punya anggaran tu dalam lebih kurang 200. 200 liter. Ada di muka surat 10 atas sekali Muka surat 10 atas sekali, kadar 2 kolah. Kira-kira dalam 200, ada pendapat menyatakan 200 kilo ataupun 200 liter. Setengah ulama mentafsirkan dengan kadar menyamai 204 kilo. Manakala sebagai lain mentafsirkan dengan kadar 192.85. Jadi pentafsiran ini 2 kolah ini dengan kadar dalam bentuk anggaran lah. Anggaran. Dia bukan mana tepat. Dia bukan tepat nak kata 204. Tetapi anggaran saja. Takriban mana lebih kurang lah. Sama juga macam parsah. 2 parsah kan. 2 parsah ada menyatakan 91, ada menyatakan 81 kilometer. Jadi dia punya kadar tu bukanlah kata tetap macam tu, tak, dia lebih kurang. Takriban, lebih kurang je. Bukan mana betul-betul tepat 91 km macam tu kan. Bukan betul tepat macam tu. Baik, kita lihat semula tentang tadi. Dalil menunjukkan air itu suci ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la a'kilu fatawadda wasabba ya alayya min wuduhi. Wasabba alayya min wuduhi. Maksudnya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahiku tatkala aku sedang sakit dan tidak sedarlah. Wa ana marid la akil, sedangkan aku masa itu aku sakit dan aku tak sedarlah. Kemudian apa yang berlaku? Baginda berwuduk dan menuangkan bekas air wuduknya ke atasku. Baginda berwuduk dan menuangkan bekas airnya wuduknya kepadaku. Jika air yang telah digunakan untuk wuduk bukanlah air yang suci, tentulah baginda tidak menuangkan ke atas beliau. Jika air yang telah digunakan untuk wuduk bukanlah air yang suci, tetapi tentulah baginda tidak akan menuangkan atas diri baginda. Jadi para salafus salih tiada mempedulikan air sisa wuduk yang terpecik pada tubuh badan dan juga pakaian mereka. Gitu. Walau kana al-ma'ul musta'mal fi wuduhi ghairu tahin lam yasubba alaihi wa li'anna as-salaf salih lam yakunu yatahazzaruna amma yataqatiruna min al-ma'il wudu' ala al-badani wa siyabihim. Gitu. Ni dalilah. Ulang semula. Jadi dalil menunjukkan air itu suci. Dalil menunjukkan air itu suci ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Katanya jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana marid la akilu fatawadda'a wa saba alayya min wuduhi. Rasulullah SAW datang menziarah aku tatkala aku sedang sakit dan tak sedarlah, sakit dan tak sedarkan diri. Kemudian baginda berwuduk dan menuangkan bekas air wuduknya ke atas diriku lah. Mana bekas air daripada wuduk Rasulullah SAW itu sendirilah. Macam tu. Bukan bekas air daripada wuduk yang selain daripada Rasulullah SAW. Jika air yang telah digunakan untuk wuduk bukanlah air yang suci, tentulah baginda tidak menuangkan ke atas diri baginda. Dan para salafus salih tidak mempedulikan air sisa wuduk yang terpecik pada tubuh badan dan pakaian baginda lah. Jadi mana Nabi dia ambil satu air dan berwuduklah. Dan air sisa wuduk itu disapukan kepada badan sahabat tadi lah. Bukanlah makna sahabat itu berwuduk, tidak. Nabi je berwuduk. Dalam cerita ni Nabi berwuduk, kan? Sedangkan sahabat tu dia tak sedar, dia sakit. Bukanlah makna Nabi menggunakan air wuduknya untuk mewudukkan sahabat tu, tak. Nabi hanya berwuduk untuk diri di sini saja. Cuma sisa daripada wuduk Nabi tu disapukan pada badan sahabat tadi yang sakit tadi. Boleh faham? Bukan makna ada dua wuduk. Wuduk Nabi dan wuduk sahabat, bukan. Nabi hanya berwuduk untuk diri Nabi. Lepas tu sisa daripada wuduk Nabi tadi, air dia tadi disapukan kepada badan sahabat. Ada sisa lebihan. Lebihan tadi lah, lebihan tadi. Bukan makna sisa tu digunakan, bukan makna sisa wuduk Nabi tu digunakan untuk mewudukkan sahabat tu. Tak. Lebihan air tu tak boleh digunakan untuk berwuduk lagi. Sebab dia dah jadi air mustakmal. Faham kan? Faham kan? Kita tengok balik. Rasulullah SAW datang menziarahiku tatkala aku sedang sakit dan tidak sedar. Kemudian baginda berwuduk, fatawadda, ambil wuduk dan menuangkan bekas air wuduknya ke atasku. Nampak? Dia menuangkan bekas air wuduk dia tadi, lebihan wuduk tadi, kepada badan sahabat tadi. Tujuannya mungkinlah untuk terapi lah. Terapi lah kan. Untuk merawat sahabat yang sakit tadi dengan keberkatan daripada wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan maknanya sahabat tadi berwuduk dengan bekas air Nabi tadi, bukan makna begitu. Mana akan ada dua kali wuduk pula kan? Wuduk Nabi dan wuduk sahabat. Sebab air itu dia dah jadi mustakmal. Mana boleh wuduk lagi? Mana sisa daripada wuduk kita dia dah jadi air mustakmal.
Mana mustakmal ialah air yang suci tetapi tidak menyucikan lagi. Boleh? Seorang yang faham, yang lain tak faham ke? Semua faham Boleh. Jika air yang telah digunakan untuk berwuduk bukanlah air yang suci, jika air yang telah digunakan untuk berwuduk bukanlah air yang suci, tentu baginda tidak menuangkan ke atas beliau. Para salafus soleh tidak mempedulikan air sisa wuduk yang terpercik pada tubuh badan dan juga pakaian baginda lah. Pakaian mereka lah. Mana air yang terpercik daripada basuhan wuduk itu, kalau kena badan tak ada masalah. Cuma dia tak boleh kita angkat untuk wuduk balik lagi lah. Kecuali lah kalau air itu lebih daripada 2 kolah. Kalau air yang dah sisa daripada wuduk tadi, dia menjadi 2 kolah semula, menjadi kadar 2 kolah, kan? Maka dia suci balik lah. Suci lagi menyucikan. Mana lebih daripada 2 kolah, baru boleh untuk wuduk nanti. Tapi selagi mana dia tak jadi 2 kolah lagi, dia tidak akan jadi air itu suci lagi menyucikan. Itu. Manakala dalil yang menunjukkan air itu tidak dapat menyucikan ialah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. La yaktasilu ahadukum fil ma'i daim wa huwa junub. Faqalu ya Abu Hurairah kaifa taf'alu? Qala yatanawaluhu tanawulan. Maksudnya jangan sesiapa dalam kalangan kamu yang mandi dalam air yang tenang tatkala dia sedang berjunub. Para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, bagaimana apa yang patut kami lakukan? Maka beliau menjawab, cedoklah air tadi. Cedok bolehlah. Kalau kita cedok boleh. Maksud mandi dalam air tenang mana? Air itu dia tak sampai 2 kolah lah. Air itu tak sampai 2 kolah. Tak sampai pada kadar apa tadi? Anggaran dalam 200 kilogram ataupun 200 liter lah. Kalau tak sampai 200 liter kadar air itu, kita tak boleh mandi dalam tu. Sebab air itu akan jadi air mustakmal. Tapi kalau air itu lebih daripada 2 kolah, contohnya air kolam yang besar kan, swimming pool kan, air kolam besar tu, boleh je tuan-tuan mandi dalam tu. Air itu tak akan jadi mustakmal pun. Dia tetap air suci dan menyucikan. Sebab apa? Kadarnya lebih daripada 2 kolah. Kadar lebih daripada 2 kolah. Boleh? Tapi biasa kita ke rumah macam tu je lah, pakai shower kan. Shower pakai pipe tu tak? Je tu. Baik. Jaranglah kita gunakan kolah. Tapi ada juga rumah-rumah yang ada kolah. Tapi kalau zaman sekarang ni tak banyak rumah yang ada kolah. Tak banyak rumah yang ada kolah, betul? Masing-masing tak ada kolah. Kalau nak kolah, buat sendirilah. Buat sendiri ataupun beli tong drum tu, tong yang besar kan. Tak ada hal lain. Baik. Dalam hadis ni tuan-tuan, menunjukkan mandi menyebabkan air itu terkeluar daripada sifat kesuciannya, sebagaimana yang dipahami daripada larangan tersebut. Jadi dalam hadis ini menunjukkan mandi menyebabkan air terkeluar daripada sifat kesuciannya. Mana sebabkan mandi, kita mandi dalam kolah tadi, yang kadarnya tak sampai 2 kolah, kan? Maka dia akan hilang sifat kesuciannya. Dia tak suci ke? Mana dia jadi mustakmal. Mustakmal maksudnya air itu suci tapi tak boleh menyucikan lagi. Tak boleh kita untuk berwuduk, tak boleh. Itu mana tahir ghairu mutahhir. Secara suci tetapi tidak menyucikan. Jadi ada ini tuan-tuan menunjukkan mandi menyebabkan air itu keluar daripada sifat kesuciannya, penyuciannya, sebagaimana dipahami oleh larangan tersebut. Wuduk juga seperti mandi. Larangan mandi dalam air tenang pada hadis tersebut dipahami daripada air sedikit dan tidak mengalir. Masa air tenang tu air tak sampai 2 kolah.
Tapi kalau air tu lebih daripada 2 kolah besar, swimming pool kan. Mandi je berapa kali nak mandi pun tak apa. Air tu tetap suci, menyucikan. Air tu suci tetap menyucikan. Sebab kadar lebih daripada 2 kolah. Maksud air yang tenang ni, air tak sampai 2 kolah lah. Tak sampai pada kadar 200 liter tadi kan. Tak sampai kadar 200 liter ataupun 200 kilo. Ataupun 2/4 ataupun 192.85 kilo lah. Jadi taksiran tadi, kadar 2 kolah tu dia lebih kurang takrib. Lebih kurang je. Kadar lebih kurang. Bukan maknanya betul-betul tepat. Dia bukan betul tepat. Sama juga dalam kata 2 marhalah. 2 marhalah ni pun lebih kurang je. Kadar lebih kurang dia. Bukan betul-betul tepat 81 kilo. Bukan betul-betul tepat 90 kilo. Itu. Dia kadar lebih kurang. Takriban lebih kurang. Boleh? Baik, kemudian sebab mengapa tidak boleh menggunakan air mustakmal untuk bersuci ialah kerana ia bukan lagi air mutlak. Dia tak jadi mutlak. Kalau dia air mutlak, maka boleh gunakan untuk bersuci semula. Macam kadar air lebih daripada 2 kolah kan. Dia air mutlak. Dia boleh gunakan untuk bersuci, boleh mandi ada besar lagi. Boleh menyelam dalam tu banyak kali pun tak apa. Okey? Janji dia lebih pada 2 kolah lah. Boleh? Tapi kalau air yang kita gunakan untuk mandi gunakan shower tu, air yang jatuh daripada air kita mandi tu, air tu mustakmal lah. Air tu jadi mustakmal. Dan biasanya air yang kita gunakan untuk mandi gunakan shower, air tu biasanya kita tak gunakan lagi. Dia akan terus masuk ke longkang kan. Dia akan terus masuk ke longkang. Jadi yang kita bahaskan ni ialah air kolah. Air yang tetap statik kat situ lah. Kita banyak kali kita mandi pun air tu tetap kat situ juga. Dia takkan pergi masuk dalam parit. Kecuali ada air lebihan ni lah. Air lebihan tu masuk dalam parit. Baik. Jadi sebab mengapa tak boleh menggunakan air mustakmal untuk suci ialah kerana dia bukan air mutlak. Sebab seterusnya ialah kerana aspek peribadatan. Sebab seterusnya ialah daripada aspek peribadatan. Mana ta'abbud lah. Wal ailatu fi adam istimalil ma'il mustakmal li'annahu ma'un ghairi mutlak wa ta'abbudan. Fa innahu hamlul dzunub minal a'dha kal ghusli bih. Dan bermula ilat ataupun sebab pada ketiadaan istikmal air yang mustakmal, kerana bahawasanya air yang mustakmal tadi ialah air yang suci tetapi tidak menyucikan. Di samping itu ta'abbudan, untuk menghampirkan diri kepada Allah. Ta'abbud lah, ataupun di sini peribadatan lah gitu. Kenapa? Fa innahu yahmaluz dzunub. Kerana bahawasanya air tadi menanggung dosa minal a'dha, daripada segala anggota badan. Indal ghusli bih, di ketika mandi dengannya. Jadi maknanya sekali dosa-dosa gitu mengalir lah. Dia akan mengalir kepada air tadi lah. Sebabkan dosa kita mengalir pada air tadi, maka air itu tak boleh gunakan untuk mandi dan berwuduk semula. Sebab dia mengandungi dosa-dosa. Itu maksud ta'abbud tu, peribadatan. Seolah macam air ni, seolah macam air itu macam manusia kan. Seolah air itu macam manusia menanggung dosa. Sebenarnya air tak tanggung dosa pun. Tapi ini dalam bentuk kiasan lah, kiasan. Ta'abudan fa innahu yahmaluz dzunub minal a'dha indal ghusli. Kerana sesungguhnya air tadi menanggung dosa di atas anggota orang yang telah pun dia mandi tadilah. Mana dosa-dosa tuan tu akan mengalir pada air. Jadi sesiapa yang tak mandi macam mana dosanya nak
nak mengalih. Kalau orang tak pernah mandi wajib macam mana? Orang tu tak pernah mandi wajib, tak pernah berwuduk. Jadi dosa tu masih ditanggung lah macam tu. Dia masih ditanggung dosa dia. Kecuali lah kalau taubat dan istighfar kan. Taubat dan istighfar. Tapi kalau orang tu hanya taubat dan istighfar, lepas tu tak solat pun tak ada guna juga. Dia mestilah dia taubat, istighfar pada Allah. Lepas tu kewajipan-kewajipan yang dia kena buat lah. Contohnya mandi wajib. Kena mandi wajib. Kalau sebelum ni tak pernah mandi wajib, dia kena mandi wajib lah. Kalau sebelum ni dia tak pernah berwuduk, dia kena berwuduk lah. Sebab wuduk itu akan menyampaikan kepada solat. Takkan kita tiba-tiba nak solat sedangkan tidak berwuduk. Tak betul lah kaedah kan. Mestilah kita berwuduk. Dengan kita berwuduk, maka segala dosa kita tadi akan mengalir pada air itu. Itu juga kalau kita mandi wajib, maka dosa kita akan mengalir pada air. Jadi air itu yang menanggung dosa kita. Masya Allah. Kan? So ucapkan terima kasih pada air. Ucapkan terima kasih pada air kerana menanggung dosa kita lah. Cantiknya Allah Ta'ala buatlah. Jadi seolah macam manusia, macam air ni macam manusia, menanggung dosa jugalah. Dosa anak Adam. Baik. Kita lihat semula. Jadi sebab mengapa tidak boleh menggunakan air mustakmal untuk bersuci ialah kerana ia bukan air mutlak. Sebab seterusnya ialah kerana daripada aspek peribadatan ataupun ta'abbud. Ini kerana air mustakmal itu telah membawa dosa-dosa daripada tubuh badan tatkala ia digunakan untuk membasuh. Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas itu tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Mana air mustakmal yang kita dah, air basuhan mandi kita, basuhan wuduk kita, tak boleh digunakan untuk membersihkan najis. Tak boleh. Sebab nak bersihkan najis mestilah kita gunakan air mutlak. Air mutlak kan. Dan najis terbagi pada 3 kan. Najis bagi pada 3. Pertama, najis yang mughallazah. Kedua, najis yang mutawassitah. Ketiga, najis yang muhaffafah. Najis yang berat, sederhana dan juga najis yang ringan. Najis yang mughallazah ialah najis daripada lebihan kan, anjing babi lah. Anjing yang babi tu dijilat bekasan kita kan. Tu dikatakan najis yang mughallazah. Dan diri anjing dan babi itu pun mughallazah juga. Dia mughallazah juga. Cuma kita tak boleh nak sucikan dia. Sebab hakikat dia memang najis. Tuan-tuan basuh dengan menggunakan 7 lautan pun nak bersihkan babi itu sendiri, zat babi dan anjing itu sendiri, memang dia tak bersih pun. Sebab memang hakikatnya kejadian dia mughallazah, berat. Cuma yang kena bekasan daripada jilatan-jilatan dia tadi boleh disucikan. Bekasan jilatan dia boleh disucikan dengan menggunakan 1 kali air tanah dan 6 kali air mutlak. 1 kali air tanah dengan 6 kali air mutlak. Maka sucilah tadi daripada bekasan jilatan anjing tadi kan. Kemudian yang kedua, najis yang mutawassitah, najis pertengahan. Najis pertengahan ni terkencing, berak orang dewasa ni kan. Yang lebih daripada kadar umur lebih daripada 2 tahun. Mana 2 tahun ke atas. Maka naklah dibersihkan dengan air mutlak. Dengan air mutlak. Mestilah dihilangkan zat najis tersebut. Rasa dia, warna dan sebagainya, semuanya naklah dihilangkan. Itu najis mutawassitah. Najis yang ketiga, najis muhaffafah. Najis ringan. Ialah kencing kanak-kanak laki-laki yang kurang daripada 2 tahun. Maka cukup hanya sekadar dipercikkan air kepada bekasan. Gitu. Bekasan kencing kanak-kanak yang kadarnya lebih daripada 2 tahun. Dalam hadis tu dia sebut
kencing kanak laki-laki sahaja, tak termasuk perempuan. Itu keistimewaan lelaki tu, so jadilah lelaki. Tapi ramai orang nak jadi perempuan. Baik. Kemudian yang kedua, air mutlak yang bercampur dengan bahan-bahan yang suci tetapi tidak dapat diasingkan daripadanya. Al-ma'ul mutlaq allazi khalatahu syai'un minat tahirat wa la yumkinu fasluhu anhu wa la yutlaqu alaihi ismul ma'ul mutlaq wa yumkinu istighna'ul ma' alaihi fa huwa tahir ghairu mutahhir. Mana air yang bercampur dengan bahan-bahan yang suci tetapi tidak dapat diasingkan, atau dikatakan campur secara mukhalid. Dia ada dua campuran, satu mujawir, satu mukhalid. Mukhalid ni tak boleh pisah. Campuran yang tak boleh pisahkan lagi. Kalau mujawir, campuran tapi boleh dipisahkan. Mana air yang bercampur dengan bahan yang suci tetapi tidak dapat diasingkan lagi lah. Dan dia pula tidak lagi dipanggil sebagai air mutlak. Dia bukan lagi dipanggil, dan kita pun tak panggil dia sebagai air mutlak. Kita akan panggil dengan nama baru kepada air tersebut. Bahan yang bercampur dengannya pula merupakan bahan yang biasanya tiada kena-mengena dengan air tersebut. Air yang sebegini ialah air suci tapi tak mencikan. Contoh seperti air yang bercampur dengan za'faran, air yang bercampur dengan kapur, dan air yang mengalami banyak perubahan pada air tersebut. Okey, maka air itu suci tetapi tidak menyucikan. Itu juga dia bercampur dengan teh. Bercampur dengan teh ataupun akrakus, akar manis. Sejenis akar manis ataupun licorice. Kerana dia tidak lagi dinamakan sebagai air. Macam tu. Seperti za'faran tadi, kal mukhalid, mana campuran yang masuk campuran tak boleh pisahkan. Campuran tak boleh dipisahkan lagi pada air tadi. Dia dah bercampur, dia tak boleh pisah lagi. Kita tapis macam mana pun dia tak boleh pisah. Itu dia katakan air yang bercampur yang tak mencikan lagi. Seperti ma'u za'faran, seperti air za'faran. Kemudian wal jassu. Jassu maksudnya air kapur. Kemudian wama yataghayyaru kasir, dan air-air yang banyak perubahan dia, yang berubah dengan perubahan yang banyak, seperti asyai', syai' ni koteh. Kemudian arkasus. Arkasus kalau bahasa Arabnya ain ra qaf sin waw sin, alkasus. Kalau asus mana akar manis. Fa innahu li'annahu la istamama, karena bahasanya dia tidak lagi dinamakan sebagai air. Dia tak nama. Seperti air kopi, air teh kan. Air kopi, air teh, orang tak panggil dia air lagi, tapi kita panggil mesti menggunakan perkataan yang baru. Air kopi dan air teh. Dia suci. Dia sucikan, boleh kita minum kan. Tapi tak menyucikan. Maknanya tak boleh kita gunakan untuk berwuduk lah. Jangan tuan-tuan berwuduk dengan air kopi, teh tarik dan sebagainya. Wuduk dengan air kopi dengan teh tarik. Boleh? Tak boleh. Dia suci. Dia boleh kita gunakan untuk minum. Tapi tak menyucikan. Tak boleh kita wuduk menggunakan air itu. Tak boleh mandi hadap besar dengan gunakan air kopi, air teh. Tak boleh. Air katum sama juga lah. Air katum. So ada minum tak air katum? Ada? Baik, kemudian demikian juga apabila air yang banyak ataupun sedikit bercampur dengan cecair yang sama sifat warna dengannya, tetapi menyebabkan perubahan pada sifatnya warna atau rasa atau bau, maka ia dikira sebagai air yang suci tetapi tak menyucikan. Wa kaza dia kata in ikhtalatan ma'ul kasir au qalil bima'in yuwafiqu fi sifat. Demikian lagi apabila bercampur air itu pada air yang sedikit atau banyak,
dengan benda yang cair yang mufakat pada sifat dia. Dan berubah sifat dan bau dan warna dia. Kemudian maka air itu akan jadi suci tapi tak menyucikan. Dia suci tapi tidak menyucikan. Seterusnya, air yang sebegini harus digunakan untuk penggunaan yang bukan bertujuan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kalau air-air yang jenis bercampur dengan campur yang tak boleh pisahkan lagi, mukhalid ni, mukhalid kan? Mukhalid. Mim, kha, alif, lam, ta. Mukhalid. Satu lagi mujawir. Mujawir ni boleh pisah. Mim, jim, alif, waw, ra. Mujawir. Mukhalid tak boleh pisah. Bila air-air yang sini bercampur secara mukhalid ni, tak boleh gunakan untuk berwuduk, ambil ada besar. Tapi kalau hanya sekadar basuh pinggan, boleh lah. Sekadar basuh pinggan boleh. Basuh kereta boleh. Kan? Basuh motor boleh. Basuh motor lah. Tapi untuk menghilangkan hadas diri kita, tak boleh. Sebab bila kita nak solat, mestilah suci. Tak boleh kita solat tanpa suci. Syarat nak solat mestilah suci kan. Suci daripada hadas besar, hadas kecil kan kita sebut. Suci daripada hadas besar, hadas kecil. Kalau kita tidak berwuduk, macam mana kita nak suci? Kecuali kalau tak ada air. Tak ada air, kita menggunakan tayamum. Mana ada rosah lah, kebolehan. Dibolehkan untuk tayamum lah, sebagai jalan pintas lah. Untuk kita menghalalkan diri kita untuk mengerjakan solat. Gitu. Tapi kalau dah jumpa air, tak boleh lagi dah. Batal lah kita punya tayamum tu. Dan syarat tayamum pun mesti cari air dulu. Tak boleh tiba-tiba kita tayamum sedangkan kita belum mencari air. Dia mesti ada istilah cari air dulu. Cari air. Jangan tiba-tiba air tak ada, terus tayamum. Air tak ada, buka-buka pipe, air tak ada. Kita belum cari air lagi. Kena cari air dulu. Mungkin ada air tempat-tempat lain ke? Lautan, pergi dah cari lautan kalau rajin. Boleh lah. Boleh. Tapi jangan lebih daripada air tu, lebih daripada 2 kolah lah. Mana kalau air tu kita tak ada, akan jadi 2 kolah kan. Baik. Tapi yang penting, untuk kalau kita tayamum, mesti cari air. Dia mesti ada silah cari air dulu. Tak ada, tak cari. Kemudian kalau dah jumpa air, tayamum tadi tak boleh pakai lagi dah. Dia bukan macam kita berwuduk. Kalau kita berwuduk, selagi mana kita tak terkentut, wuduk kita boleh guna pakai lagi kan. Kita boleh semayang banyak kali pun, selagi mana kita tidak terkentut. Tak kentut, tak terberak, tak terkencing kan. Selagi kalau kita dah terkentut, terberak, terkencing, maksudnya dah batal lah wuduk tadi. Dia berbeza dengan tayamum. Tayamum ni, kalau kita dah terjumpa air, bila tayamum tak boleh pakai lagi dah. Dah kena guna air dah. Tak ada selama-lamanya tayamum. Aku nak tayamum lah hari ni. Sepanjang hari ni aku nak tayamum je. Siapa nak pula? Air dah. Tak boleh. Mana selagi mana ada air, selagi itu tak boleh tayamum. Tayamum ni bila tak ada air. Tapi dengan syarat cari air dulu. Ke darik, ke baru, ke hulu, ke hilir, cari air lah. Gitu. Kalau betul-betul tak ada air, barulah kita tayamum. Baik. Kemudian yang ketiga, al-ma'i'atil ukhra. Dan cairan-cairan yang lain. Cair-cair lain seperti cuka dan nabit adalah suci tetapi tidak mencucikan. Nabit mana perahan anggur lah. Perahan anggur. Baik. Cairan-cairan lain seperti cuka dan nabit memang tak boleh digunakan untuk berwuduk lah. Dia suci tapi tak mencucikan. Benda tu cuci boleh gunakan untuk
letak dalam makanan. Tapi bukan cuka getah. Cuka pun tak jenis cuka. Cuka maksudnya cuka untuk makanan lah. Menyedapkan makanan. Jangan cuka getah kan kok melantun. Kat mengelupas kan, mau lumpur kan. Cuka getah. Okay. Kalau cuka getah memang asid lah. Asid kan. Memang tak boleh gunakan. Untuk minum pun tak boleh. Beruduk apa lagi? Tak boleh. Berbahaya. Kita tengok kalau cuka getah tu dicampakkan kat lembu. Kan orang kampung kan biasa je tu kan. Dia dengki kan. Dia tengok lembu orang tu masuk dalam porak dia. Dia ambil cuka getah, campakkan cuka getah kat badan lembu tu. Melepaslah. Sifat dengki manusia kan. Kemudian orang yang ada lembu pula, dia kadang dia ni main lepas-lepasnya tu je. Bila lepas tu dia ceroboh masuk porak orang. Makan tanaman orang. Orang marahlah. Orang marahlah. Tapi lembu dia apa dia tahu. Kan? Kadang ada juga lembu, kadang-kadang dogi pun ada. Lembu jenis dogi kan. Tak boleh diajar. Susah nak ajar. Dia masuk porak. Tuan dia pun kena faham lah. Dia kena kurung lah selalu lembu tadi. Letak dalam satu tempat khas. Tapi kalau saya kat kampung ni, biasa lembu lepas macam tu je. Berak atas jalan pun tak kata. Kita nak lalu pun susah. Banyak sangat kata perangkap sama. Perangkap sama. Dulu dekat Inas tu, Inas kan, dulu banyak lembu-lembu lepas ni. Dia buang air atas jalan raya tu. Memang tak boleh nak elak. Banyak sangat jangkap sama atas jalan raya tu. Saya dulu naik bas pergi sekolah. Pagi kolap dah beratur tu jalan. Naik bas. Masuk je kawasan Inas tu dah penuh dengan jangkap sampah. Saya tanya Imam Ramli, dia biasa je lah Inas tu. Satu lagi jalan Senaling tuan-tuan. Senaling. Masuk dalam tu memang banyaklah cerangkap sama. Tai lembu. Tapi sekarang ni tak tahulah. Tapi nekan kurang kot. Kalau dulu banyak. Nak ngelak sana nak sini, bersilat kita nak elak apa tu. Tak boleh nak elak sebab banyak sangat. Beratur kan. Baik. Kemudian yang dimaksud dengan nabis ialah jadi cecair ini tak boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dia tak boleh. Tak boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Yang dimaksud dengan nabit ialah air yang digunakan untuk membuat nabit. Mana buah-bahan atau bujiran yang diperap dalam air. Dalam satu tempoh tetapi tidak sampai kepada tahap memabukkan. Dia diperam macam tu, peram lah. Peram. Tapi dia tak sampai pada tahap memabukkan. Okey. Itu dia kata sebagai nabit. Iaitu setengah jenis buah yang boleh digunakan, yang boleh menyebabkan kemanisan yang berpindah pada air tersebut. Kepada air tersebut dimasukkan ke dalamnya. Seperti buah kurma yang diperam, air anggur kering diperam dan aprikot. Aprikot kan? Macam tu. Aprikot ni buah apa? Aprikot. Pernah dengar? Tamal, zabib, aprikot. Musyammas. Dia bahasa Arabnya musyammas. Mim, shim. Mim, shim. Mim, shim, shim. Ini aprikot. Walaysa nabisul khamri fa'innahu ya'khudhu hukmuha. Bukanlah nabit yang disebut di sini, bukanlah nabit yang dikaitkan dengan arak. Kerana nabit yang dikait dengan arak punya hukum tersendiri. Kalau nabit yang diperah tu kan, anggur perah tu sampai dia mabuk tu, tu dah
Jadi dia dah tak bolehlah digunakan untuk bersuci semua kan. Lagipun hukumnya haram. Apalagi kalau kita makan tu mabuk pula kan. Kita minum tu mabuk. Kullu hamrin muskirun. Setiap daripada arak tu memabukkan. Maka jatuh haram lah. Walaupun tak mabuk lagi pun, kadang tak mabuk pun, walaupun benda tak mabuk lagi, masih mentil lagi, boleh kawal diri lagi kan. Tapi tetap dia ada hukum haram lah. Sebab dia dah diperam. Lebih daripada kadar sepatutnya. Baik. Kemudian bahagian ketiga, air najis. Yang ketiga, air najis. Air najis bermaksud air yang jatuh najis ke dalamnya. Ma waqa'at fihi najasah. Air yang terjatuh najis ke dalamnya. Air terjatuh najis ke dalamnya. Asalnya air mutlak. Asalnya air suci dan mensucikan. Tiba-tiba terjatuh najis. Kemudian berubahlah. Kemudian air itu pula tak sampai 2 kolah kan. Maka air itu adalah air itu najis. Kalau air sungai kan lebih daripada 2 kolah. Air itu pula mengalir. Jatuh najis dalam dia. Suci tak? Tetap suci lagi. Sebab dia lebih 2 kolah. Tapi kalau sampai dah bau semua, memang tak boleh guna kolam. Air itu lebih 2 kolah, tapi dia bau dia semacam. Kita pun tak larat lah. Gitu. Ini kerana asalnya air itu adalah suci. Oleh itu apabila najis terjatuh dalam air, lalu berubah warna, atau rasa atau baunya, maka jadilah air itu najis. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'ut tuhur, at-tahur, la yunajjisuhu syai'un ila ma ghayyara ta'muhu wa ri'uhu. Gitu. Air adalah suci dan menyucikan. Ia tidak dinajiskan oleh apa-apa pun kecuali sesuatu yang boleh menyebabkan berubah rasa dan bau. Air itu adalah suci dan menyucikan. Ia tidak dinajiskan oleh apa-apa pun kecuali sesuatu yang boleh menyebabkan berubah rasa dan bau. Kalau air itu dah berubah rasa dan bau, walaupun air sungai, tapi sebabkan bau dia berubah, rasa berubah. Kalau siapa nak rasa lah. Rasa berubah, maka dia tak suci lagi lah. Dia dah menghilangkan rasa dan bau dia. Macam air najis lah. Air dia mengalir pada sungai kan. Air itu dah najis. Air yang tercemar lah. Air sungai-sungai tercemar kan. Walaupun sungai itu dia lebih daripada 2 kolah, tapi sebabkan dia dah tercemar, tak boleh gunakan untuk wuduk-wuduk lagi. Tak boleh gunakan ada besar lagi. Air laut tu, untuk air laut tercemar tak? Selagi pada tak tercemar. Kalau setakat sampah-sampah kecil tu, tak ada masalah. Air laut kan besar. Boleh. Tapi jangan beruduk pada air kawasan tercemar tu lah. Mungkin ada tumpahan minyak dan sebagainya. Jadi tumpahan minyak tu di kawasan tu sajalah. Jadi kita janganlah mandi ada besar kat situ. Sebab dah tercemar. Pergi pada kawasan yang tidak tercemar. Itu. Baik, kemudian para ulama mengkiaskan perubahan daripada sudut warna kepada perubahan daripada sudut rasa dan bau. Jika najis masuk dalam air itu tanpa menyebabkan perubahan rasa, warna atau bau, maka ada 2 keadaan pula. Ini apa ada 2 keadaan? Kalau seandainya air itu, jika najis masuk dalam air tanpa menyebabkan perubahan rasa, warna dan bau, maka ada 2 keadaan. Pertama, jika air itu sedikit, maka dia tetap menjadi najis dengan sebab najis masuk ke dalamnya. Tak kira sama ada najis itu banyak atau sedikit. Seperti percikan air kencing dan selainnya.
dan tidak kira sama ada air itu mengalir atau tenang. Kalau air itu kurang pada 2 kolah, masa sedikit ni kurang pada 2 kolah lah. Kalau air itu kurang pada 2 kolah, masuk walaupun najis kecil sekalipun, kan, tetap air itu dikira sebagai air tercemar lah. Air itu tak boleh gunakan untuk wuduk lagi. Walaupun air kencing kan, percikan kencing je. Percikan kencing jatuh dalam air itu tapi kadar dia kurang pada 2 kolah, maka tetap air itu bernajis. Walaupun tak nampak tercemar dia. Tak nampak pun tercemar kan, macam air itu normal je. Tapi tetap air itu mustakmal lah. Tak boleh gunakan untuk menajis, untuk menyucikan pada najis lagi. Boleh? Yang pertama, mana yang pertama, air itu sedikit tetapi dia tetap menjadi najis dengan sebab najis masuk ke dalamnya. Tak kira sama ada najis itu banyak atau sedikit, seperti percikan air, kencing dan selainnya. Dan tak kira sama ada air itu mengalir atau tenang. Mengalir ke tak mengalir, tapi sebabkan oleh dia sedikit, kurang 2 kolah, tetap dia najis lah. Ataupun dia tetap jatuh mustakmal. Tak boleh lagi digunakan untuk berwuduk. Boleh? Faham kan? Simple kan? Nampak macam simple Ustaz. Tapi bila jawab soalan tak boleh jawab. Kalau ada soalan lah. Baik. Kemudian yang kedua, jika air itu banyak dan najis masuk ke dalamnya tetapi tidak menyebabkan salah satu daripada sifatnya berubah, maka air itu tidak jadi najis dan kekal sebagai air yang suci. Dia kekal sebagai air yang suci. Tuan-tuan. Boleh? Yang kedua, jika air itu banyak dan masuk najis ke dalamnya tetapi tidak menyebabkan salah satu daripada sifatnya berubah, maka air itu tidak najis dan kekal sebagai air suci. Garis pemisah antara sedikit dan banyak ialah seperti ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Iaitulah 2 kolah. Nampak? 2 kolah. Itulah kadar nak menentukan dia itu air banyak sedikit. 2 kolah. Separe lah. Sila kita separe. Formula kan? Macam mana kita nak tentukan dia 2 kolah lebih, dia ni banyak ke sedikit air tu? Kadarnya 2 kolah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Iza balagal ma'ul kullataini fa innahu la yahmilul khaba'is." Apabila air itu mencapai kadar 2 kolah, maka ia tidak menanggung kotoran. Dalam lafaz yang lain menyebabkan ia tidak dinajiskan oleh sesuatu pun. Dia tidak dinajiskan sesuatu pun. Dia tetap kekal dalam sifat air itu sebagai air mutlak lah. Kecuali kalau berubah. Warna dia berubah, rasa berubah kan? Tadi kan? Atau bau dia berubah kan? Dah tak boleh gunakan lah. Macam air sungai, walaupun air sungai kan besar, tapi masuk najis, cemaran, kimia, kilang maksudnya kan? Ataupun kalau dulu di mana? Di Pangkalan Balak tu, kan air tu air bau busuk kan? Air daripada khinzir kan? Ternak kilang apa ni, pusat-pusat ternakan babi ni, dia masuk dalam sungai. Disebabkan benda tu, maka air tercemar, bau busuk, maka tak boleh guna lagi lah. Walaupun air sungai besar, tapi sebabkan dah tercemar kan, tak boleh gunakan untuk benda dah besar, tak boleh gunakan untuk berwuduk, tak boleh dah tercemar. Dan kita pun dah, bau dia pun memang semerbak bau kan, busuk lah, semerbak tu busuk. Kita pun dah tak larat, lalu situ pun dah tak larat. Tapi orang dulu situ senang je, rehat je. Sebab apa? Dia dah sebati. Orang tu dah sebati kat situ, hari-hari bau busuk, dia dah tebal. Hidung pun dah tebal, dah macam tak rasa apa-apa. Tu kan? Bau busuk. Macam kilang getah lah. Kilang getah busuk. Tu kilang getah dekat mana tu? Dulu ada dekat kota kan, ada kilang getah. Apa nama kilang tu?
Kotor kan, dah tutup kan? Dah tutup. Tapi dia ada satu lagi kat dalam kan. Dia ada dua tu. Satu yang kat luar, satu kat dalam tu. Dan yang kat luar tu dah tutup. Sebab bau dia lah. Bau busuk kan. Tercemar kan. Orang sekitar bau busuk. Baik. Bila? Lepas itu cukup? Cukup Wallahualam. Nanti kita nak baca kitab ni lagi. Ada soalan tak untuk yang tadi? Yang ini ada siapa bawa kitab? Ada? Kita dah masuk tasawuf hari tu. Tasawuf soalan berapa? Baik. Apakah matlamat belajar tasawuf? Soalan 8. Kalau kita lihat soalan 8. 87. Betul? Baik, kita lihat soalan 8. Apakah matlamat mempelajari tasawuf? Antara matlamat pelajar tasawuf termasuklah pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala lah. Mengenal Allah melalui cara beribadah kepadanya dengan cara bersungguh-sungguh. Ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud mengenal ni bukan sampai mengenal zat Allah Ta'ala. Kita tak mungkin dapat mencapai kenal kepada zat Allah. Yang kita dapat kenal ni sifat-sifat Allah lah. Seperti wujud, qidam, baqah, muhalafatu ta'ala al-hawadis. Sifat Allah Ta'ala yang pemurah, penyayang kan. Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Iaitu As-Sattar, Al-Alim, Al-Qawi, Al-Latif. Maknanya mengenal ma'rifatullah, mengenal sifat Allah Ta'ala. Maksud mengenal ni mengenal sifat Allah. Melalui cara beribadah bersungguh-sungguh kepadanya. Gitu. Kemudian yang kedua, penyucian, tazkiyah. Tazkiyah, bukan tazkirah. Tazkirah tu peringatan. Ini tazkiyah. Mana penyucian, pembersihan dan peningkatan jiwa sehingga ia layak memperoleh akan makrifat ilahi. Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Dengan cara dia menyucikan diri dia, kan? Mana sucikan daripada dosa dan maksiat lah, kesalahan. Kerana manusia kan tak pernah sunyi daripada buat silap. Kullu ibn Adam hatta'un wa khairul hatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu akan berdosa. Setiap anak Adam berdosa. Okey. Kullu ibn Adam hatta'un wa khairul hatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam tu ada buat dosa. Bukan makna kita menanggung dosa Nabi Adam. Kalau dalam agama Kristian, kalau Kristian kan, manusia ini menanggung dosa anak Adam, Nabi Adam. Manusia ini dia menanggung dosa Nabi Adam alaihissalam. Jadi cara untuk nak bersihkan dosa tadi, itu yang dibuat baptis tu, pembaptisan. Ataupun Nabi Adam tu Nabi Isa tu disula. Disalib. Nabi Adam tu Nabi Isa tu disalib di atas palang tu kan. Jadi Nabi Isa tu disalib dengan tujuan untuk membersihkan manusia daripada dosa Nabi Adam. Itu agama Kristian punya fahaman dia.
Kenapa Nabi Isa tu disalib? Kenapa disalib? Kerana dengan tujuan untuk menyucikan manusia daripada dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Itu ikut pada faham agama Kristian. Macam tu. Tapi kita ni, kita menanggung dosa sebabkan dosa kita sendiri. Bukan dosa Nabi Adam. Tapi agama Kristian dia anggap begitu. Setiap anak yang lahir itu berdosa, kata. Masuk berdosa tu, berdosa menanggung dosa Nabi Adam itu. Nabi Adam kena makan buah kudi kan. Dengan Siti Hawa maka menyebabkan dia keluar daripada syurga. Dan banyak manusia dia menyalahkan Nabi Adam. Kalau tak, kita semua berada dalam syurga. Kalau tidak, kita semua duduk dalam syurga rehat-rehat kan itu. Tapi itulah. Kan? Kita tak boleh menyalahkan ketentuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah tentukan kita hidup di dunia. Memang kita kena hidup dalam dunia lah. Kesalahan Nabi Adam itu sebagai hanya sebab musabab. Sebab musabab kepada manusia diturunkan ke dunia. Dia hanya sebab musabab aja. Contohlah dalam bab kematian kan. Dalam bab kematian ni, seorang itu mati disebabkan kan. Dia mesti ada sebab pada kematian. Hakikat sebenarnya kematian itu siapa punya kerja? Malaikat maut. Malaikat maut punya kerja. Dialah cabut nyawa manusia sampai orang mati. Tapi orang tak salahkan malaikat maut. Orang akan salahkan sebab musabab kematian. Kenapa dia mati? Oh, kena langgar. Kenapa dia mati? Jatuh. Kan? Jatuh masuk dalam sungai, terjun, kan? Maka dia jatuh, lemas, kan? Ataupun contohnya kenapa dia mati? Kena serangan jantung. Jantung mati. Okey? Kenapa mati? Salah makan ubat. Maka mati kan? Kenapa mati? Putus cinta. Terbakar. Macam-macam lah. Jadi orang tak akan menyalahkan malaikat maut. Walaupun hakikat yang buat benda tu malaikat maut, dia yang punya kerja. Dia suka menyabut-nyabutnya orang ni. Tapi orang tak salahkan malaikat maut. Orang akan salahkan sebab musabab kepada kematian itu. Betul? Betul. Memang ada lah dulu kali kosiatah dalam kitab pun disebut. Berkenaan dengan dialog. Allah Ta'ala berdialog dengan malaikat maut. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nilah yang memisahkan adik-beradik, aku inilah memisahkan saudara mara, aku inilah memisahkan suami daripada isteri, aku inilah memisahkan daripada anak dengan ayah, dengan ibu dan sebagainya. Akulah menyebabkan perempuan jadi janda, aku menyebabkan kata anak-anak menjadi yatim. Gara-gara akulah, mana perbuatan malaikat maut lah. Dialah punya kerja memisahkan orang yang dikasihi kan. Jadi malaikat maut menyesalilah akan perbuatan dia. Dan maka malaikat maut kata manusia akan marah pada dia lah. Sudah itu manusia marah pada dia sebabkan dia memisahkan orang-orang yang mereka kasihi. Tapi Allah Ta'ala kata, kamu janganlah bersedih, akan malaikat maut. Aku akan menjadikan sebab musabab sesuatu kematian itu. Dan manusia tidak akan menyalahkan kau lagi. Mereka akan menyalahkan sebab musabab pada kematian. Kemudian yang ketiga, membina masyarakat yang sejahtera dengan asas yang baik, akhlak yang mulia, berpegang dengan peraturan-peraturan agama dan jalan-jalan rahsia kesufian yang meningkatkan martabat pengamalnya. Jalan sufi kan? Jalan sufi. Tapi bukan sufi yang sesat lah. Sebab ada juga sufi-sufi yang sesat, tarikat-tarikat yang sekat dan sebagainya. Itu pun bahaya juga. Apalagi zaman sekarang kan. Zaman sekarang dengan media massa dan sebagainya. Kalau dalam TikTok tu macam-macam. Yang isu yang kata kalau makan ubat tahan sakit, akan masuk neraka dan sebagainya kan. Ini pun pelik juga ni. Kan? Hari tu isu, tahu tak Ustazah kan?
Suami itu saya kenal. Saya kenal suami dia tu. Ustaz Zaidi Tauhidin tu saya kenal tu. Ketika di Shah Alam tu memang kenal dia. Dia pernah buat Mahat Tahfiz tu tapi gagal. Pernah ada buat Mahat Tahfiz tapi gagal lah. Dah lalas tutup. Tahap tu. Jadi Ustazah tu dia buat isu apa? Dia ada banyak isu juga kan yang dia buat kan. Statement tu. Antaranya lah perempuan, suami kalau membiarkan isterinya disambut, kalau isterinya bersalin disambut oleh doktor lelaki kan. Itu pun jadi isu lah. Dia kata lelaki tu dayus. Lelaki dayus lah. Kalau membiarkan isteri ni disambut oleh doktor lelaki. Itu satu. Kemudian yang kedua, apa lagi? Yang kedua, apa tu? Makan, minum susu. Minum susu menyebabkan didatangi kutu. Siapa minum susu akan didatangi kutu lah. So jangan minum susu lah. Kemudian dia cakap TikTok tu. Kemudian yang ketiga, siapa makan ubat tahan sakit kan, maka akan dicampak ke dalam neraka, dibakar dalam api neraka. Itu yang ketiga isu dia. Parah kan. Kalau tuan makan ubat makan tahan sakit, masuk neraka. Jangan makan ubat tahan sakit. Masalahnya kalau orang memang dah lama sakit, macam tu. Sebenarnya dia nak perkenalkan produk sunnah. Produk-produk sunnah dengan apa kismis apa benda tu. Sebenarnya tu dia nak perkenalkan dia. Di ujung daripada cerita tu. Dia nak perkenalkan produk sunnah tu supaya makan produk sunnah. Tapi kalau produk sunnah dah habis stok je lah. Stok tak ada macam mana? Sedangkan kita sakit. Macam mana tu? Tak payahlah makan ubat sakit. Tahan je lah macam tu. Tak payah sampai bila sakit macam mana pun. Ketuklah kepala sini, tuk-tak. Nak makan ubat. Kalau lah sakit kepala lah, contoh lah kan. Dia tak bagi makan, kata produk-produk. Ubat-ubat doktor ni tak bagilah. Menang sakit dia tak bagi makan ubat. Jadi biar je tu lah. Ketuklah kepala sini dengan kayu. Macam tu lah isu dia. Banyak isu dia berbahas dalam tu. Ya, dia setuju, ada yang tak setuju. Bagi macam pasangan-pasangan muda kan. Pasangan-pasangan muda yang belum dapat anak ni, memang dia setuju je, sokong je. Dia sokong je sebab tak nak anak dia, suami isteri tadi, tak nak isteri nanti kalau mengandung, melahirkan anak, dia disambut oleh doktor lelaki. Masalah darurat. Kalau kata yang pakar berkenaan dengan perbidanan ni, kebanyakannya doktor lelaki. Nak cek doktor perempuan susah. Tak banyaklah ada. Kalau ke emergency macam mana? Yang biasa doktor lelaki yang ada. Doktor perempuan tak pergi mana, cuti ke? Doktor perempuan mungkin tengah layan suami kat rumah ke? Doktor perempuan kan bayar kan? Doktor perempuan bayar sikit. Doktor lelaki dia senang. Cepat sampai kan? Sedangkan perempuan ni nak beranak dah ni. Takkan nak tunggu doktor perempuan? Tunggulah. Tunggu doktor perempuan datang. Doktor perempuan tak pergi mana. Tak ikut suami pergi belah dan sebagainya. Ya, dia doktor lelaki. Kan? Nampak je lah. Bagi orang yang belum, pasangan-pasangan muda yang belum dapat anak, tentu dia akan sokong pendapat ustazah tu. Tapi bagi siapa yang dah melalui benda tu, memang tak ada nak tunggu doktor perempuan. Kan? Tak ada nak tunggu doktor perempuan. Baik. Kemudian apakah tujuan sebenar tasawuf? Sekali lagi Apakah tujuan sebenar tasawuf? Tujuan sebenar tasawuf mengikut pandangan Syekh Abdul Hafiz Faragli Ali Al-Qurani daripada risalahnya Al-Mubadi At-Tasawuf Al-Islami. Antara lain beliau menyatakan tasawuf bertambah kuat jika kita
mengamalkannya atau menjadikan ahli sufi sebagai contoh. Sama ada daripada sudut kepahlawanan atau kemuliaan bagi mengangkat darjat umat tersebut. Sebab ada juga ahli sufi yang hebat-hebat. Dia jadi wali-wali Allah Ta'ala lah. Cuma kita beribadah, jangan minta jadi wali. Sebab ada orang beribadah, tujuan nak jadi wali, nak terbang di udara, nak jalan atas air. Ini tak betul lah. Niat dia tak betul. Sebab benda tu kurniaan Allah. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, dapat. Okay? Kalau Allah Ta'ala tak bagi, macam mana kamu ibadah pun, tetap tak akan jadi wali. Kalau wali, kalau ada anak perempuan, memanglah jadi wali. Maksud wali ni, wali yang orang kata doa mustajab, boleh terbang di udara, boleh jalan atas air, kan? Boleh menyelam dengan kadar yang lama. Betul? Boleh berada dalam 2 tempat dalam satu masa. Betul? Itu maksud wali begitulah. Kita beribadah, tersebut ulama' tahu berkata, jangan kita beribadah kerana nak jadi wali. Tak akan dapatnya dia. Kerana wali ini hanya dia adalah anugerah Allah Ta'ala sendiri kepada orang-orang yang dia pilih sendirilah. Siapa yang dia pilih? Ya Allah. Okay? Tapi ada juga orang beribadah boleh jadi wali. Dia beribadah, dia jadi wali. Boleh. Itu kurnia Allah Ta'ala jugalah. Gitu. Tapi jangan minta jadi wali. Jadi minta tu memang tak akan dapat lah. Gitu. Sebab niat kita dah lain. Niat dah lain. Gitu. Dan ada wali-wali yang kata terlibat dalam peperangan. Kan? Orang kata wali-wali yang kata terlibat untuk amal ma'ruf nahi munkar. Seperti Wali Songo kan, pernah dengar kan kata Wali Songo kan di Indonesia lah, yang terkenal dengan Wali Songo kan. Mereka pun terlibat dalam urusan-urusan Islam, untuk amal ma'ruf nahi munkar. Oleh itu, kita tak boleh menjadikan amalan-amalan khusus yang diamalkan oleh syekh-syekh tarekat sebagai amalan yang diwajibkan ke atas orang ramai. Hal ini termasuk keinginan bersendiri, tidak berkahwin, dan beruzlah, iaitu mengasingkan diri. Ini untuk khusus orang-orang yang nak dikatakan sufi lah. Orang-orang sufi ni biasa kadang-kadang dia mengasingkan diri. Dia tidak berkahwin. Sebab apa? Dia tidak berkeinginan untuk berkahwin. Sebab berkahwin ni pun asal hukumnya harus. Tetapi ada masanya hukum berkahwin itu wajib. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Bila masa berkahwin haram? Bila kita tak dapat menunaikan tanggungjawab kita lah. Kalau kita kahwin, kita tak akan dapat tanggungjawab. Haram berkahwin. Contohlah orang tu sakit, uzur, terlantar. Macam mana nak kahwin? Dia tak mampu nak tunaikan tanggungjawab. Tak boleh mampu nak jadi nafkah. Maka haramlah berkahwin. Cuma hukum asalnya adalah harus berkahwin. Ada masa yang diwajib kahwin. Mana mampu segi zahir batin. Mampu kan. Kemudian ada pula pekerjaan. Ada pula orang nak pula. Kan ada pula orang minat gitu kan gitu. Maka wajiblah berkahwin. Ada kemampuan ke situ. Kalau uzur terlantar, kena stroke, terlantar je tu, nak urus diri pun tak boleh, orang lain kena uruskan, tak wajiblah kahwin. Kecuali kalau perempuan tu dia sanggup. Tak apa bang, dia kata, saya akan uruskan abang. Ya. Saya akan uruskan. Kan makan, minum, kencing, berak, semua dia bantu tolong kan. Nak cari macam tu susah. Nak cari perempuan je tu memang susah nak dapat. Siapa sanggup, betul tak? Kecualilah kalau lelaki tu dia kena stroke selepas dah kahwin. Mana dah kahwin, dah menjadikan rumah tangga, tu lain kita dia. Maknanya dia kena stroke tu ketika dah mendirikan rumah tangga, maka isteri dia akan sangat sanggup jaga dia. Sebab isteri dia. Ini masalahnya belum kahwin lagi. Takkan ada mana-mana perempuan sanggup kahwin dengan orang yang terlantar. Ada sanggup? Tak ada. Dia akan fikir banyak kali dah.
Gitu. Walaupun mungkin hari ni dia kata sanggup, besok belum tentu dia sanggup lagi. Lusa tak jadilah bang kata. Cancel lah. Cancel kan. Kecuali kalau pencen dia banyak. Oh banyak pencen tu. Kau kahwin dia mungkin kau ajak lama masuk mati tu. Kau kahwin dengan dia. Kau kahwin dia hari ni, besok lusa mungkin dia mati. Dan harta dapat kat kau. Itu niat dah tak betul lagi dia. Gitu. Baik. Semua keadaan ini khusus bagi orang yang tentu saja. Dan tidak boleh diwajibkan ke atas orang awam. Di samping itu, keadaan yang khusus dan ganjil tak pernah diwajibkan kepada orang ramai untuk diamalkan. Benda-benda yang khususiah kepada ahli tarikat ni, kadang orang biasa tak boleh nak amalkan. Dia tak sanggup nak amalkan. Apalagi orang biasa kadang dia sibuk. Kecuali orang pencen lah. Orang pencen kadang sibuk. Kan? Kita ingat sebelum pencen, lepas pencen tu aku nak buat ni, nak rehat lah. Rupa-rupa bila pencen lagi sibuk. Tak ada rehat. Kemudian Abu Talib Al-Maki, pengarang kepada kitab Qutul Qulub, berkata dalam bukunya bahawa Bishr bin Al-Haris pernah bercerita tentang Ahmad bin Hanbal. Maknanya Imam Ahmad bin Hanbal lah. Dia kata sesungguhnya kelebihan Ahmad bin Hanbal atasku ada 3 perkara. Iaitu pertama, menuntut yang halal untuk dirinya dan untuk orang lain. Tetapi aku tak mampu. Aku hanya mampu untuk diriku sahaja. Tetapi Ahmad ni, dia boleh pula kempen orang lain. Kempen orang lain, menuntut benda yang halal untuk dirinya dan untuk orang lain juga. Tetapi aku hanya mampu untuk buat untuk aku saja. Tak mampu gitu aku nak dakwah orang lain tak boleh. Itu. Mana cukup tak akulah. Yang kedua, dia berkahwin tetapi aku tak kahwin. Dia berkahwin, mana Imam Ahmad bin Hanbal tu dia kahwin tapi aku tak kahwin lah. Mungkin ada sebab-sebab tertentu lah menyebabkan dia tak kahwin. Kemudian yang ketiga, dia menjadi imam untuk semua orang tetapi aku berseorangan. Maksud imam ni, imam dalam mazhab lah. Kan kita ada 4 mazhab kan. Mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Macam Imam Ahmad ni, dia mazhab Hambali. Pengasas pada mazhab Hambali. Kemudian sekiranya kita lihat kepada tarikat sufi dewasa ini, kita mendapati beribu-ribu orang pemuda berada di bawah benderanya. Pemuda adalah harapan dan senjata ummah. Kekuatan mereka mampu membangkitkan kemajuan ummah. Hal ini merupakan satu cabaran kepada syekh-syekh tarikat untuk memberi kepada pemuda-pemuda tersebut kekuatan rohani yang sebenar dan menjadikan mereka satu tenaga yang besar dan aktif. Nampak? Orang kata nak train orang ni untuk kekuatan rohani ni yang susah. Banyak orang boleh train di segi kekuatan jasmani kan. Kekuatan jasmani dengan orang kata apa tu? Naik basikal. Orang boleh naik basikal sampai beratus kilometer pun boleh. Tak? Saya tengok orang kata Litua Langkawi kan. Satu Malaysia ada orang berkayuh. Daripada utara sampai selatan mereka berkayuh kan itu. Mana kekuatan segi jasmani dia lah. Tapi kekuatan rohani macam mana? Dalaman dia macam mana? Kadang dalaman kosong. Lebih lagi kalau pelumba-pelumba daripada Eropah kan, yang banyak dia Kristian kan. Banyak Kristian. Kadang yang tak ada agama pun ada. Tak ada agama. Mana dari segi kekuatan jasmani itu ada. Tapi kekuatan rohani itu yang susah. Dan banyak kalau pemuda kita pun macam tu juga. Kuat main bola kan. Boleh main bola sampai 90 minit. Kadang-kadang masuk masa tambahan lagi kan. Dapat tendangan penalti lagi kan. Kalau main liga lagi pula kan. Mana dari segi kekuatan jasmani itu ada. Tapi rohani macam mana? Sekarang ni kalau sufi ni dia menekankan rohani. Walaupun mungkin jasmani tak kuat tapi rohani kuat. Baik.
Jadi hal ini merupakan satu cabaran kepada syekh-syekh tarikat untuk memberi kepada pemuda tersebut kekuatan rohani yang sebenar dan menjadikan mereka satu tenaga yang besar dan aktif. Kita nakkan kekuatan rohani. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak? Ha? 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 Lebih ke? Tetap air mutlak ah. Ya. Dia asalkan tak berubah rasa, warna dan bau, kan dia kata tu. Kalau tak rasa rumah warna bau, itu mungkin dari segi kesanggupan lah. Dari segi kesanggupan lah macam tu. Tapi dari segi hukum dia tetap air mutlak lagi. Selagi mana tak berubah rasa warna bau tu. Kalau dah berubah tak boleh. Baik. Bis, auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa 'alaman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an fatai alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana fil arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Qabalallahu minkum. Larang kali sebelum minum kena minum dulu. Jadi semua jemaah himpunlah sebelah ya. Silakan. Baik ya. Supaya itu dan silakan. Itu ditutup. Boleh